Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Surati Dalimi. Saya percaya para penonton kebanyakannya terdiri daripada para peniaga dan para pelajar yang ingin menambah ilmu pengurusan kewangan syarikat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana menonton video ini dan terus menyokong channel YouTube saya. Sebenarnya, ada 3 jenis laporan keuangan yang penting di dalam perniagaan. Sebelum ini, saya telah pun membuat 2 tajuk laporan keuangan dalam bentuk video, iaitu yang pertama, cara membuat penyata untung rugi, dan yang kedua, cara membuat penyata kunci kira-kira. Saya telah buat video tersebut dalam 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ada di dalam channel YouTube saya dan linknya juga akan saya sediakan di bawah. Pada video kali ini, saya akan kongsikan pula ilmu membuat laporan kewangan yang ketiga, bertajuk Buat sendiri penyata aliran tunai menggunakan kaedah langsung. Teruskan bersama saya selepas intro ini. Apakah yang dimaksudkan dengan tunai? Jawapannya, wang tunai dan setara tunai. Wang tunai ialah wang tunai di tangan dan di dalam akaun bank. Setara tunai pula ialah pelaburan jangka pendek tidak melebihi 3 bulan dan sangat mudah ditukar kepada bentuk tunai. Sebagai contoh, bon kerajaan dan bil perbendaharaan. Apa itu penyata aliran tunai? Penyata aliran tunai merupakan salah satu penyata keuangan yang menerangkan pergerakan aliran masuk dan aliran keluar tunai dan setara tunai perniagaan dalam satu tempoh masa tertentu. Urus niaga yang tidak melibatkan tunai tidak boleh dimasukkan. Sebagai contoh, pembelian secara kredit dan susut nilai aset. Ada berapa kaedah membuat penyata aliran tunai? Terdapat 2 kaedah membuat penyata aliran tunai. Yang pertama, kaedah langsung, dan yang kedua, kaedah tidak langsung. Perbezaan antara kaedah langsung dan tidak langsung terletak di bahagian operasi penyata aliran tunai. Bahagian pembiayaan dan pelaburan adalah sama tanpa mengira kaedah mana yang digunakan. Pada akhirnya, baki tunai pada kedua-dua cara ini adalah sama. Cuma format persembahannya saja yang berbeza. Apakah kaedah membuat penyata aliran tunai yang akan ditunjukkan di dalam video ini? Saya akan menunjukkan cara membuat penyata aliran tunai menggunakan kaedah langsung. Inilah contoh format penyata aliran tunai. Yang pertama, pada bahagian atas sekali, ditulis nama syarikat, tajuk penyata, tempoh penyata dan jenis mata wangnya. Yang kedua, bahagian aliran tunai dari aktiviti operasi. Pada bahagian ini, sinaraikan ringkasan aliran tunai masuk dan keluar. Contoh aliran masuk seperti jualan barangan dan perkhidmatan, hasil dividen dan sewa. Manakala aliran tunai keluar pula seperti bayaran kepada pembekal dan perbelanjaan pengurusan. Yang ketiga, bahagian aliran tunai dari aktiviti pelaburan. Pada bahagian ini, senaraikan ringkasan transaksi tunai pembelian dan penjualan aset tetap seperti hartanah, mesin dan jentera. Keempat pula adalah bahagian aliran tunai dari aktiviti pembiayaan. Aktiviti pembiayaan syarikat seperti penambahan dan belian balik modal ekuiti, pinjaman dan pembayaran balik pinjaman bank, serta bayaran dividen. Kelima adalah bahagian akhir untuk penjumlahan dan semakan. Kira jumlah dengan mencampurkan subtotal dari aktiviti operasi, aktiviti pelaburan
dan aktiviti pembiayaan untuk mengetahui sama ada berlaku pertambahan atau penyusutan pada tunai bersih syarikat. Kemudian, buat perbandingan pada perubahan baki tunai awal dan baki tunai akhir pada tempoh kewangan tersebut terletak di bahagian bawah sekali. Perubahan tunai bersih mestilah sama. Tapi kalau perubahan tunai bersih pada kedua-duanya tak sama, macam mana? Kalau tak sama, bererti semakan semula setiap item transaksi perlu dibuat. Kemudian, buat pembetulan sehinggalah perubahan tunai bersih menjadi sama. Apakah langkah-langkah membuat penyata aliran tunai menggunakan kaedah langsung? Langkah pertama, dapatkan dokumen berkaitan keuangan yang terlibat dalam tempoh laporan dibuat. Sebagai contoh, ringkasan akaun tunai, kunci kira-kira dan penyata untung rugi iaitu penyata pendapatan. Rujuklah dokumen perniagaan yang lain jika perlu. Langkah yang kedua, tanda dengan warna pada dokumen untuk membezakan item-item seperti aktiviti operasi dengan berwarna coklat. Pada akaun tunai ini, bahagian debit sebelah kiri terdapat baki tunai awal pada 1 Januari 2020 adalah RM100. Debit terimaan tunai dari jualan secara tunai RM6,550. Pada bahagian kredit di sebelah kanan pula terdapat bayaran gaji pekerja RM2,025, perbelanjaan pengurusan RM600, bayaran kepada pembekal RM2,875 dan bayaran interes RM100. Aktiviti pelaburan dengan warna hijau, bayaran bagi belian aset tetap RM700 dan bayaran kepada pemegang debenture RM100. Debenture ialah surat akuan syarikat menerima pinjaman wang daripada pelabur untuk mendapatkan dana untuk memenuhi keperluan kewangan syarikat. Sebagai balasan, pemegang debenture akan menerima kadar bunga yang telah ditetapkan sehinggalah pinjaman itu dijelaskan. Dan aktiviti pembiayaan dengan warna biru, bayaran dividen RM50 dan baki tunai akhir pada 31 hari bulan Disember 2020 adalah RM200. Langkah yang ketiga, cari aliran tunai bersih setiap aktiviti dan jumlahkannya. Nilai terimaan tunai dalam akaun tunai apabila dipindahkan akan menjadi angka bernilai positif pada penyata aliran tunai. Manakala nilai angka bayaran tunai dari dalam akaun tunai pula akan menjadi nilai negatif. Seterusnya, baki tunai awal RM100 dan baki tunai akhir RM200 dalam akaun tunai ditulis pada bahagian bawah sekali penyata aliran tunai sebagai semakan. Sekarang, kesemua penerimaan tunai dan pembayaran tunai dalam akaun tunai telah dimasukkan ke dalam penyata aliran tunai, termasuklah baki tunai awal dan baki tunai akhir. Selepas dijumlahkan, didapati nilai pertambahan tunai bersih dari ketiga-tiga aktiviti iaitu operasi, pelaburan dan pembiayaan yang bernilai RM100 adalah sama dengan nilai pertambahan pada baki tunai awal dan baki tunai akhir. Perubahan baki tunai awal dan baki tunai akhir ini juga dapat disemak melalui kedudukan baki tunai pada penyata kunci kira-kira. Langkah yang keempat iaitu yang terakhir, buat semakan semula penyata aliran tunai ini dengan penyata kunci kira-kira dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan sekiranya perlu. Apabila kita telah berpuas hati, maka selesailah proses membuat penyata aliran tunai ini. Yang seterusnya, apakah tujuan penyediaan penyata aliran tunai? Yang pertama, menjangkakan aliran tunai masa hadapan. Kedua, menilai keputusan-keputusan pihak pengurusan. Ketiga, menentukan kemampuan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dan yang keempat,
menunjukkan kemampuan pembelian dan membayar. Sampai di sini saja untuk video saya pada kali ini. Semoga kandungan video ini akan memberi manfaat kepada anda semua. Saya mendoakan selamat maju jaya dalam perniagaan yang anda ceburi. Kepada para pelajar, semoga anda semua lulus peperiksaan dengan cemerlang. Selamat berjumpa kembali di dalam video saya yang berikutnya. Terima kasih kerana menonton video ini.